عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kepada kita semua kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu secara online. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati serta mengampuni dosa-dosa yang kita semua insya-Allah taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah pada hari akhirat, yakni kedatangan akhirat, hari akhirat, yakni hari kiamat. Wa zakarallaha katsira, dan dia akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain, yang banyak manfaat dia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan tajuk bagaimana pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita semua sedia maklum, dalam kitab-kitab yang besar, dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, beliau banyak menceritakan bagaimana akhlak peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat pemaaf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun meletakkan satu sifat pemaaf ni di antara sifat-sifat yang paling baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila mana pemaaf ni di antara sifat yang baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wal 'afina 'anil nas, dan kamu sentiasa memaafkan di kalangan manusia. Kalau ada salah silap, kamu sentiasa maafkan. Jadi bila mana Allahumma salli ala Muhammad
bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya Allahumma salli ala Muhammad. Pernahlah suatu ketika bila mana kita membaca sirah, bagaimana terjadinya peristiwa pembukaan Fathul Makkah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menuju ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk membuka kota Mekah daripada kegelapan kepada kebaikan dan sebagainya. Untuk mengajak orang-orang kafir kepada keislaman dan sebagainya. Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kumpulkan seluruh penduduk-penduduk Mekah di hadapan apa? Di hadapan Kaabah. Bila mana dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kumpulkan semua penduduk Mekah duduk di depan Kaabah. Masing-masing ketika tu bila mana dikumpulkan oleh Rasulullah, masing-masing takut. Takut apa? Sebab apa mereka takut? Sebab dulunya ketika mana mereka berada di dalam kekuasaan yang kuat, mereka dulunya Allahumma salli ala Muhammad, mereka telah menzalimi Rasulullah. Mereka telah berbuat jahat kepada Rasulullah. Mereka telah melakukan kejahatan kepada Rasulullah serta para sahabat. Jadi bila mana dikumpulkan di hadapan Kaabah, masing-masing ketakutan. Sebab apa? Sebab takutnya kejahatan mereka dibalas dengan kejahatan. Bila mana dikumpulkan semua, Nabi SAW apa? Bila dah kumpul, Nabi kata apa? Ya ma'syaral Quraisy. Nabi bersabda di hadapan semua. Ya ma'syaral Quraisy, ma tazunnu anni fa'ilun bikum? Nabi SAW sebut apa? Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kamu fikirkan aku akan melakukan kepada kamu? Nabi ni bila Nabi cakap macam tu masing-masing dah takut dah. Ya ma'syaral Quraisy, ma tazunnu anni fa'ilun bikum? Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kamu fikir aku akan lakukan kepada kamu? Kalau kita, ya Allah, ya Rabbi, orang dah buat jahat dekat kita, orang dah zalimi kita, apa perasaan kita? Agak-agak manusia ni macam mana perasaan kita? Orang dah halau kita daripada perkampungan, orang dah tak mak, orang dah buat zalim dengan kita, orang dah pulau kita dan sebagainya. Bila mana kita ada kekuasaan ketika tu, bila mana kita, ya Allah, pemaafnya Rasulullah. Nabi tanya, ya ma tadunnu anni fa'ilun bikum? Apa yang kamu fikir aku akan lakukan kepada kamu pada hari ini? Ketika tu ada seorang daripada orang-orang Mekah yang ketika tu berada dalam amal-amal tu, namanya Suhail bin Amru. Dia berdiri. Dia menjawab, bukan berdiri, silap. Dia menjawab, nadunnu khairan. Kami beranggapan pada hari ini kamu akan buat baik pada kami. Akhun karimun wa banu akhin karimin. Kata Suhail bin Amru, kami beranggapan sesuatu yang baik kerana kamu adalah saudara yang mulia. Anak kepada saudara yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Ketika tu bila mana Nabi tanya, Suhail bin Amru ni di antara orang yang berada dalam kelompok yang amal-amal itu, dia jawab, wahai Rasulullah, kami beranggapan kamu akan buat baik kepada kami. Kerana apa? Kerana kamu saudara yang mulia. Anak kepada saudara yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Bila mana Nabi dengar, Nabi SAW sabda apa? Izhabu fa'antumut tulaqa. Kata Nabi, bila mana dah Suhail bin Amru tu sebut macam tu, kata Nabi, beredarlah kamu semua. Fa'antumut tulaqa, aku bebaskan kamu semua. Kamu semua dibebaskan. Ketika tu Allahumma salli ala Muhammad, kita dapat tengok bagaimana sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dulu dizalimi, dulu dijahat, orang perjahat Rasulullah. Dulunya apa? Dulu apa yang orang tak buat pada Rasulullah? Ketika Rasulullah sedang ibadat, mereka ambil najis, maling dan sebagainya. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuasa dan mempunyai
menjadi pemimpin, ketika tu masing-masing dah menjadi ketakutan, tetapi Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok di sini bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memaafkan ke umat dia. Kita ni bila kita ada buat salah, kita minta ampun kepada Nabi, kita minta ampun kepada Allah, kita bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat salah, ya Allah, ampun dosaku dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca kitab sirah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakkan kepada kita banyak akan memaafkan orang lain. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah, bagaimana kisah Sayyidina Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Masya-Allah, silap tadi tuan-tuan. Seorang munafik yang mana dia ni sentiasa menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Abdullah bin Ubay, Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay supaya apa, ya Rasulullah, aku nak minta sehelai jubah kamu ya Rasulullah. Aku nak kapankan jubah kamu wahai Rasulullah dengan ayah aku ya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW tolak ke? Tak tolak. Nabi kata, wahai Abdullah, ambillah jubah mana pun. Nak beritahu pada kita di sini apa dia? Rasulullah ni seorang yang amat pemaaf. Walaupun Abdullah bin Ubay itu banyaknya melakukan kejahatan kepada Rasulullah. Apa yang dia tak buat tuan-tuan? Dalam peperangan Uhud, nah, Abdullah bin Ubay telah menghasut hampir 300 orang tentera Islam yang ketika tu ajak supaya keluar daripada tentera Islam dalam peperangan Uhud. Apa lagi yang dia buat? Dia memfitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa lagi dia buat? Banyaknya dia buruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun mengambil tindakan dengan memenjarakan. Dengan apa? Dengan membunuh Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi SAW bertoleransi. Mengambil jalan tengah, jalan yang paling selamat. Supaya apa? Supaya menjaga keharmonian di antara sama-sama orang Islam ni. Jangan kita melampau-lampau dalam menghukum. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahsyat tuan-tuan, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dalam beberapa kisah, di antaranya kisah tuan-tuan, kalau kita dengar seorang sahabat Nabi yang bernama, Allahumma salli ala Muhammad, Fudalah bin Umair Al-Laythi. Seorang sahabat yang mana Allahumma salli ala Muhammad, Fudalah ni tuan-tuan, suatu ketika dia ni ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bunuh Rasulullah. Bila mana dia nak bunuh Rasulullah, dia dah ambil pisau, dia bawa pisau untuk apa? Untuk bunuh Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak sedang melakukan tawaf, ketika tu Fudalah bin Umair Al-Laythi ni dia nak bunuh Rasulullah. Bila mana dia ikut sama belakang Rasulullah, semakin dia hampir dengan Rasulullah kali, Rasulullah lihat tengok dia, Rasulullah kata, afudalatu. Nabi tanya dia, Fudalah kah tu? Dia jawab apa? Naam, Fudalah ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ya betul saya ya Rasulullah. Nabi kata apa? Madza kunta tuhaddithu bihi nafsaka? Apa yang engkau katakan dalam hatimu wahai Fudalah? Wahai ketika tu Fudalah niat dia nak bunuh Rasulullah. Tapi bila Rasulullah kali, Rasulullah tanya dia, Fudalah ke? Naam ya Rasulullah, Fudalah.
Dia lalu Nabi kata, "Madza kunta tuhaddisu bihi nafsaka?" Apa yang kamu cakap dalam hati kamu wahai Rasulullah? Bila mana macam tu Rasulullah tanya, dan lalu jawab Fudalah apa? La syai'un kuntu azkurullah. Tidak ada lain melainkan apa? Aku berzikir kepada Allah. Fudalah ni dia nak bunuh Rasulullah. Tapi bila Rasulullah tanya macam tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia tipu Rasulullah. Dia kata apa? La syai'a kuntu azkurullah. Aku ni tidak ada apa-apa melainkan aku tengah berzikir kepada Allah. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi senyum. Lalu macam tu juga berapa kali berulang peristiwa tu, berapa kali dia semakin dekat dengan bunuh Rasulullah, Rasulullah tanya ada lagi. Akhirnya bila dah macam tu, habisnya tawaf Rasulullah pergi jumpa Fudalah, Rasulullah pegang dada Fudalah. Bila pegangnya dada Fudalah, Masya Allah Tabarakallah, Nabi letakkan tangan baginda yang mulia tu di atas dada Fudalah, letak atas dada Fudalah. Apa kata Fudalah? Wallahi, kata Fudalah, dia bersumpah, demi Allah, ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma min khalqillah syai'un ahabbu ilayya minhu. Demi Allah, kata Fudalah, tidaklah baginda mengangkat tangannya daripada dadaku sehingga tidak ada makhluk yang dijadikan Allah yang lebih aku cintai daripadanya. Sebab apa boleh tu? Bila mana Nabi letak ni di antara mukjizat Nabi, Nabi letak tangan di atas dada Fudalah. Ketika tu juga di antara Fudalah ni dia kata apa? Demi Allah, tidak ada orang yang bila mana Nabi angkat ni lebih aku cintai melainkan Rasulullah. Nak bagi tahu dahsyatnya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah, akhlak yang baik. Bila mana Fudalah melihat akhlak Rasulullah, melihat kepemaafan Rasulullah, ketika tu tuan-tuan, Fudalah terus jatuh cinta. Tu para sahabat. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita contohi akhlak Rasulullah. Kalau ada di kalangan kita yang bergaduh sama-sama keluarga, bergaduh sama-sama kawan-kawan, bergaduh sesama-sama orang lain dan sebagainya, cepat-cepat kita minta maaf. Sebab apa tuan-tuan? Tak rugi pun kita minta maaf dan tak rugi pun kita memaafkan orang lain. Sebab apa? Akhlak memaafkan sesama manusia tu akhlak yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah moga-moga kita semua mendapat manfaat apa yang disampaikan, bagaimana kisah Fudalah, bagaimana kisah pembukaan Fathul Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan semua orang-orang Quraisy yang mana ketika tu Allahumma salli ala Muhammad, yang mana dulunya mereka melakukan kejahatan kepada Rasulullah tetapi dibalas dengan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala moga-moga kita semua mendapat manfaat. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.